Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Ada 2, 4, 6, 7. 7 orang je ke ambil? Dahsyat betul. Itulah tu. Nanti cikgu cek lah. Cikgu pun tak tahu siapa yang ambil, siapa yang tak ambil sebab list tak keluar lagi. Jadi hari ni pun tak ada apa sangat lah. Cuma nak bagi tahulah, cuma nak buat taklimat sahaja berkenaan dengan perniagaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So perniagaan tingkatan 4. Tingkatan 4 ada aliran sains, ada aliran sains sosial. Kemudian ada beberapa package lah. Walaupun terbagi kepada 2 tu, ada 3 package, ada 4 package. Saya pun tak pasti sekolah menengah Cah tahun ni berapa. So ada yang akan ambil perniagaan dan akan ada yang ambil akaun sahaja. Kemudian ada aliran sains. So yang kita nak akan, kelas awak ni akan ada ambil akaun dan akan ada ambil perniagaan. So dalam perniagaan ni, apa yang awak belajar? Sekejap So dalam perniagaan yang awak belajar, kita tahu sikit, ambil tahu standard kandungan tingkatan 4. Awak belajar yang pertama tajuk tujuan perniagaan, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, kenapa awak berniaga. Kemudian pemilikan perniagaan, ada berapa jenis perniagaan. Pernah dengar tak syarikat seniaran berhad, syarikat berhad, syarikat awam berhad. Kalau koperasi tu apa jenis dia, koperasi SMP Caam Berhad. Kenapa nama dia belakang dia ada seniaran berhad, kenapa nama dia tak ada sendirian, ada berhad sahaja. So kita belajar dalam semua ni. Kemudian bab yang kedua, kita belajar berkenaan dengan trend semasa dalam perniagaan. Okey, trend semasa dalam perniagaan, trend-trend semasa lah. Maksudnya jenis cukai, apa yang kerajaan bantu, kemudian perniagaan apa sekarang yang wujud. So nanti kalau macam ada perkembangan semasa macam COVID ni, soalan mungkin akan keluar berkenaan dengan COVID lah. Kalau awak yang berniaga, apakah bantuan-bantuan kerajaan yang beri, and then apakah perniagaan yang sesuai dijalankan semasa COVID, tu contohnya lah. Kemudian yang kedua, tajuk organisasi perniagaan. Dalam organisasi perniagaan, kita belajar berkenaan dengan penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Dan juga bab 4, bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Ada bahagian-bahagian, bahagian kewangan, bahagian pentadbiran, kemudian bahagian jualan dan macam-macam lagi bahagian lah. Masa tu awak akan belajar berkenaan dengan bahagian-bahagian fungsian utama. Penetapan visi, misi, objektif ni adalah awak nak buat satu syarikat. Jadi apa yang awak nak kena sediakan? Inilah benda-benda ni, visi, misi, objektif perniagaan ni semua awak kena sediakan. Awak kena buat kertas kerja untuk projek. So kertas kerja untuk projek tu, inilah yang awak gunakan untuk buat kertas kerja tu nanti. So standard kandungan perniagaan. Dalam tingkatan 4 ada tujuan perniagaan, ada trend semasa, ada penetapan visi, bahagian-bahagian utama. Kemudian dalam tingkatan 5 ada pengurusan sumber manusia, pengurusan sumber fizikal dan teknologi, sumber pembiayaan perniagaan, penyata kewangan, persediaan menjadi usahawan, persediaan melakukan perniagaan, merancang pengenalan. Yang 1 sampai yang 1 sampai 4 tu, ini sebenarnya awak belajar masa dekat bab 4. Tingkatan 4. So ni sebenarnya tajuk yang murnikan lagi pada tingkatan 5. Bahagian fungsian ni, inilah benda-bendanya. Ada bahagian sumber manusia, ada bahagian pengurusan sumber fizikal, teknologi, kewangan dan sebagainya lah. So ni sekali imbas je, tak banyak. So standard kandungan tingkatan 5, apa yang awak belajar? Tajuk 1, sumber perniagaan. Macam mana awak dapat modal? Macam mana awak dapat duit untuk memulakan perniagaan? Kemudian pengurusan sumber manusia. Sumber manusia ni apa? Sumber manusia ni adalah hal-hal berkaitan dengan tenaga kerja.
Awak nak upah orang ataupun awak nak gaji orang. Ada beza upah sekejap, gaji sementara ataupun gaji kekal, kontrak ke. Kemudian pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Nak jaga kedai, nak jaga bangunan kedai. Awak sewa ke, awak beli ke, and then nak uruskan lesen perniagaan dan sebagainya. Sumber pembiayaan perniagaan. Ini berkenaan dengan modal pinjaman. Sorry lah kalau tulisan cikgu ni tak berapa cantik sangat Kemudian ada apa lagi? Ada tuan kerajaan. Ya, anda macam. Okey, kemudian kita ada penyata kewangan perniagaan. Penyata kewangan ni contohnya macam-macam lah sebelum, semasa, selepas. Sebelum ni contohnya awak ada nota minta, awak ada senarai katalog, senarai harga dan sebagainya. Semasa contohnya awak ada invoice. Invoice. Pernah dengar invoice? Tak pernah. Nanti kita belajar. Kemudian selepas kita ada akaun tu sendiri. Macam-macam lah. Akaun tu rugi lah, apalah. Kemudian kita belajar nota debit, nota kredit, macam-macam lagi. Kemudian persediaan menjadi usahawan, persediaan memulakan perniagaan dan merancang pengenalan perniagaan. Yang ni tak susah, yang ni senang je. Yang lain semua agak susah lah. So ni sekali imbas tajuk-tajuk yang awak belajar masa tingkatan 4. Bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, tujuan perniagaan, bentuk pemilikan perniagaan, bentuk perniagaan lain. Bentuk perniagaan lain contohnya apa? Franchise. Pernah dengar franchise? Pernah dengar? Tak pernah. Pernah sebenarnya Franchise ni cawangan yang keluarkan lesen. Headquarters dia keluarkan lesen kepada siapa-siapa untuk buka kedai jenama dia. Contohnya macam KFC, McDonald, McD, Petronas. Ni semua franchise lah. Bentuk pemilikan perniagaan ni tadilah yang kita sebut. SDN, BHD, kemudian kita ada Awam Berhad, Awam, Syarikat Awam dan sebagainya. Kemudian kita ada klasifikasi perniagaan. Klasifikasi dia apa? Klasifikasi dia, perniagaan dia, berapa jumlah pekerja, berapa modal dia, berapa pusingan dia, pusingan duit dia berapa. Skala perniagaan, besar, kecil, sederhana. Besar, kecil, sederhana. Kemudian kita ada domestik ataupun antara bangsa. Kemudian 1.6, berkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan. Ini berkenaan dengan penawaran, permintaan. Sekejap, terbalik. Kita ada penawaran dan juga permintaan. Kalau barang sekarang ni tengah kurang, permintaan tinggi, apa jadi dekat barang tu? Barang tu akan jadi mahal ke murah? Siapa boleh respon? Teks ke, suara ke? Kalau barang tu kurang dekat pasaran, permintaan banyak, apa jadi dekat barang tu? Tak ada, tak siapa nak jawab. Teks pun segan. Tulis. Halo. Kalau barang tu permintaan dia banyak tetapi pengeluaran dia kurang, maka barang itu harga dia akan naik. Sekarang ni barang yang semakin minggu semakin naik, apa dia? Minyak petrol contohnya. Hari Jumaat itu naik lagi 1 sen. Sikit-sikit dia naik. Lama-lama dia akan naik jadi balik harga RM2. Kenapa berlaku harga minyak naik? Kaitan dia dengan PKP, dengan COVID. Sekarang ni orang, hari tu orang dah mula keluar daripada rumah, dah mula bekerja. Jadi minyak tu digunakan banyak. Semakin banyak digunakan, tak dengar ke? Dengar tak? Dengar kan? Smart. Okay, sorry. Okay, so kalau minyak tu banyak digunakan, maka harga pun semakin lama semakin meningkat. Tak lama lagi minyak akan jadi naik balik lah. Tapi cikgu rasa minyak akan
turun semula kat Malaysia ni. Turun sikit, lepas tu naik balik. Dia bergantung kepada Malaysia dengan global jugalah. Dia tak boleh nak ikut Malaysia sangat. Dia tak boleh nak ikut global sangat. So sekarang ni PKP balik. Mungkin akan datang dia akan turun semula. Dia akan lambat seminggu dua macam tu. Apa yang berlaku minggu ni, kesan dia lambat seminggu ataupun 2 minggu. Itu contoh untuk petrol. Kemudian perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Apakah perkembangan perniagaan sekarang ni? Sekarang ni banyak dalam bentuk e-dagang, online. Macam-macam lah, pakai apps. Kemudian awam, crowdfunding. Benda-benda ni lah. Sekarang kita nampak lah sangat jelas masa COVID ni barulah kita nampak perkembangan sektor perniagaan di Malaysia ni macam mana. Apakah sektor yang banyak terganggu disebabkan oleh COVID? Apakah sektor yang kekal okey semasa COVID? Masa COVID ni yang okey makanan contohnya. Perkhidmatan yang maintain lah, yang memang diperlukan. Contohnya makanan and then minyak dan sebagainya lah, makanan-makanan untuk kegunaan harian. Itu penting. Kemudian yang bermasalah semasa COVID ni contohnya adalah seperti pelancongan. Orang tak boleh bergerak, maka pelancongan tak berlaku, kurang. Domestik sahaja. Kemudian antarabangsa lagi lah. Bila dia berkait dengan pelancongan, maka pengangkutan pun berkait. Pengangkutan yang sangatlah terkesan dengan COVID-19 adalah penerbangan. Sebab paling banyak menggunakan perkhidmatan penerbangan untuk pelancongan adalah penerbangan yang melibatkan antarabangsa dan juga domestik. Itulah yang berlaku sekarang. Itulah perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Soalan memang akan bertanyakan tentang perkembangan terkini. Apa yang berlaku semasa tahun tu, itu yang akan banyak ditanya. Kemudian tujuan perniagaan. Bab 2, trend semasa dalam perniagaan, peranan kerajaan, trend persekitaran perniagaan, analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan dan juga kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. Apakah yang berlaku, apakah penetapan, cikgu lupa apa nama perkataan tu, penetapan kerajaan yang terkini, undang-undang, ini semua awak belajar nanti. Apakah penetapan kerajaan yang terbaru berkenaan dengan perniagaan yang berkait dengan COVID-19 contohnya. Kemudian organisasi perniagaan. Kita ada penetapan visi dan misi, objektif perniagaan. Kemudian maksud visi misi tu apa, perbandingan visi misi, objektif tu apa, ciri-ciri objektif, tujuan penetapan, menghasilkan visi misi, kesan kepada perniagaan, faktor yang mempengaruhi perubahan visi. Bila dah sampai satu masa kena ubah visi misi. Kenapa kena ubah? Sebab ada faktor-faktor dia. Perniagaan tak sentiasa kecil dan perniagaan tak sentiasa besar. Perniagaan tak sentiasa jual burger. Bila dia dah meningkat daripada dia jual burger, dia buka restoran. And then dia buka pula syarikat makanan sejuk beku contohnya. Sebab itulah berlaku benda-benda ni. Semua ni awak kena ambil tahu. Berniaga jangan jual burger saja. Jangan jual burger 10 tahun. Ni kalau nak okey lah. Kalau sambilan tak apa. Jual lah burger 10 tahun pun tak apa. Di sebalik tu awak adalah seorang CEO syarikat. Kan? Jual-jual burger rupanya CEO syarikat. Baru nak masuk. Siapa nak masuk ni? Nur Muhammad. Jangan jual burger 10 tahun tu lah jual burger. Kalau sambilan tak apa. Assalamualaikum cikgu. Sekali lambat cikgu. Ya tak apa. Tapi kalau awak ada cita-cita yang besar, jangan jual burger 10 tahun. Buatlah satu plan.
Dalam 5 tahun apa awak nak buat? Mungkin jual burger saja untuk kumpul modal. Kemudian selepas tu buka restoran. Buka restoran yang besar ataupun buka restoran western berkait juga dengan burger tapi lagi besar. Dan seterusnya. Kemudian jual sendiri daging burger. Kita ada contoh-contoh toko. Nanti kita akan belajarlah contoh-contoh toko tu. Cikgu harap awak dah download semua buku teks. Kemudian hari ni dapat buku teks ke pulang saja hari ni? Cikgu tak pasti. So tengok buku teks tu. Nanti ada tokoh-tokoh dia. Kemudian kita ada organisasi perniagaan. Bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Kita ada banyak ni. Kita ada sumber manusia. Kita ada kewangan. Kita ada pentadbiran. Kita ada jualan. Kita ada pembelian. Jualan ni apa? Jualan kita nak jual barang dekat orang. Ada satu tim. Jualan ni lah yang penting. Tim jualan. Syarikat, nadi sebuah syarikat adalah tim jualan. Yang lain tu penting lah. Sumber manusia, kewangan, pentadbiran. Memanglah semua kena ada. Kalau tak ada, tak berjalan lah sebuah syarikat tu. Tapi yang paling penting adalah jualan. Kalau awak tak jual produk, tak guna juga awak buka syarikat. Awak buka stall burger, fungsi dia adalah untuk jual burger. Tapi kalau awak tak berniaga, hari-hari awak cuti, hari ni cuti, esok buka, nanti lusa baru cuti balik, 2-3 hari baru kerja, baru berniaga balik. Tak boleh lah macam tu. So jualan ni adalah antara yang sangat penting. Kemudian pembelian ni adalah pembelian bahan-bahan mentah, pembelian aset-aset syarikat dan sebagainya. Banyak lagi lah. Ini sikit je yang cikgu terangkan. Kemudian kita ada tujuan setiap bahagian fungsian. Apa fungsi dia? Sumber manusia, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk urus pekerja. Urus pekerja ni apa yang terlibat? Latihan, gaji dan sebagainya. Itu bahagian sumber manusia. Sumber manusia ni adalah sumber manusia ni adalah bahagian yang paling kejam lah dalam sebuah syarikat. Kalau cikgu boleh sebut. Selain daripada pentadbiran lah, yang boleh buang orang adalah pentadbiran. Tetapi yang ambil dan menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pekerja adalah sumber manusia. Kemudian kita ada pembangunan produk dan pasaran baru. Pembangunan produk dan pasaran baru ni adalah benda penting dalam perniagaan. Kalau awak tak buat, awak boleh gagal dalam perniagaan. Contoh-contoh syarikat macam Nokia. Nokia ni dulu syarikat kalau zaman cikgu sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, pengeluar telefon yang terbaik lah, bukan pengeluar telefon yang terbanyak, yang pengeluar telefon yang paling popular lah. Kalau sekarang ni kalau kita sebut telefon je, 2 kan, Samsung, Apple, 2 tu. Tapi masa zaman cikgu dulu, masa cikgu sekolah menengah, masa telefon baru nak up, telefon bimbit baru nak up tahun 90-an sampai tahun 2000, sebut sahaja telefon bimbit Nokia. Tetapi kenapa Nokia gagal? Apa sebab dia Nokia gagal sekarang ni? Nokia telah dibeli oleh Microsoft. Microsoft dah beli Nokia. So sekarang yang awak tengok tu, Windows Phone, dulu Microsoft Phone lah. Lepas tu sekarang ni dia ubah balik kepada Nokia. Walaupun nama dia Nokia tetapi sebenar-benarnya dia memang milik Microsoft. Dulu dia buat Microsoft Phone. Dia pakai Windows Phone. Tetapi sekarang dia balik semula kepada Nokia. Kenapa? Sebab dia percaya orang masih lagi nak gunakan jenama Nokia tu. Orang masih lagi percaya dengan jenama Nokia tu. Nokia tu masih lagi ada orang boleh kaitkan dengan ketahanan. So itu strategi Microsoft lah. Itu nama dia strategi. Tapi sekarang ni masih lagi orang, belum lagi lah dengan telefon Nokia ni. Masih lagi tak banyak. Masih lagi orang berpegang pada Apple dan juga Samsung. Terbalik pula dengan Samsung dulu. Samsung terbalik. Samsung dulu cuma kopi telefon orang saja. Kemudian dia buat dia subkontrak. Subkon. Apa itu subkon? Subkontrak.
Samsung ni dia satu syarikat yang okey, dia buat chip. Chip ni dia buat untuk diagih atau dikontrakkan oleh Nokia contohnya untuk buat satu chip. Kemudian Samsung buatlah chip tu banyak-banyak, jual dekat Nokia. Lama-lama Samsung ada banyak teknologi yang dia dapat. Banyak teknologi yang dia dapat, Nokia dapat. Teknologi daripada Microsoft dia dapat, daripada Apple pun dia dapat. Dia dapat semua teknologi tu, maka dia boleh buat telefon sendiri. Jadilah Samsung yang awak kenal sendiri sekarang ni. Banyak lagi syarikat Korea macam tu, LG, Samsung, macam-macam lagi lah. Bukan Korea saja, syarikat Jepun tak salah. Syarikat Jepun lebih kepada pioneer. Jepun dah tak berapa sekarang ni, lebih kepada Korea. Hubungan dan interaksi, kemudian kita pergi kepada pembangunan produk baru, penggunaan teknologi maklumat. Apa dia penggunaan teknologi yang awak akan belajar untuk perniagaan. Kalau dulu orang pakai telefon, sekarang orang pakai internet, macam-macam lagi lah. 4.5, hubungan dan interaksi dengan bahagian fungsi yang lain. Antara sumber manusia dengan jualan kena ambil tahu. Antara sumber manusia dengan pentadbiran memang kena ambil tahu. Itu biasalah. Kemudian interaksi dan berkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan berlainan. Macam cikgu cerita tadilah. Nokia dengan Samsung. Nokia suruh Samsung buat chip. Dia pergi kepada siapa? Dia pergi kepada pentadbiran. Kemudian pengeluaran akan buat. Ni tak nampak sangat lah. Contohnya macam Gardenia. Gardenia, sambal dia tak buat. Sambal dia subkon dekat orang lain. Dengan Makcik Kiah contohnya. Makcik Kiah buat sambal untuk Gardenia. Kemudian Makcik Kiah akan bagi sambal tu dekat Gardenia dan Gardenia barulah boleh buat roti sambal ikan bilis. Itulah contoh dia. Dua perniagaan berlainan, bahagian fungsian. Adalah nanti bahagian fungsian dekat sambal Makcik Kiah tu dengan Gardenia. Bahagian fungsian yang mana yang akan berinteraksi. So itu adalah bab-bab tingkatan 4. Kita masuk tingkatan 5. So tingkatan 5 yang pertama penting sekali adalah SPM lah. Dalam SPM, apa yang awak kena buat, apa yang awak jawab dalam SPM, ada berapa? Ada 1, 2, 3. 3 instrumen. Kertas 1. Ada 3 instrumen. Ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kertas 1 ni masih SPM. SPM soalan objektif. Kertas 1 lah. Kemudian kertas 2 ni masih SPM juga. Kertas 2 soalan ujian subjektif. Dan kertas 3 ni adalah projek. Projek biasanya Mac sampai Ogos untuk hasilkan. Mac sampai Ogos. Tingkatan 5. Tingkatan 4 ada projek tak? Tingkatan 4 ada projek. Tapi tak ambil kira mana-mana peperiksaan. Just nak dedahkan awak dengan tingkatan 5. Itu untuk tingkatan 4. Tingkatan 5 ada projek. Mac sampai Ogos. Diambil kira dalam SPM. So item dia objektif aneka pilihan lah. Kemudian subjektif ni tahulah kan subjektif. Kertas 3 ni adalah projek tugasan. Soalan 40 soalan objektif. A, B, C, D. Kemudian subjektif, kertas 2 ada 6 soalan bahagian A, pilih 5 sahaja. Bahagian B, 3 soalan, pilih 2 sahaja. 30 markah. Bahagian C, kajian kes. 1 soalan wajib dijawab, 20 markah. Faham So awak punya SPM yang paling penting adalah bahagian kertas 2. Inilah menyumbang paling banyak markah. Ini kertas 3 tugasan ni membantu awak lulus.
Begitu juga dengan kertas 1 membantu awak untuk lulus. Yang tentukan awak dapat A ataupun B adalah kertas 2. Macam mana awak jawab? Macam itulah gambaran awak. Jumlah markah untuk kertas 1 adalah 40, jumlah markah untuk kertas 2 adalah 100, jumlah markah untuk kertas kertas projek adalah 80 markah. Walau bagaimanapun ni tak payah ambil tahulah. Yang penting kena tahu wajaran dia. So dalam SPM 20 markah kertas 1, 60 markah kertas 2, 20 markah kertas 3 sama dengan 100%. Inilah yang akan tentukan grade SPM awak. Dapat A1, A plus ke A ke A minus ke B plus ke B ke. Inilah dia 20, 60, 20. 20, 60, 20. Nampak tak? Kertas 2 ni yang paling penting, 60. 20 dengan 20 ni cuma membantu awak lulus saja. Jadi tolong, kertas 1 apa dia tadi? Bahagian A 6 soalan, pilih 5. Bahagian B 3 soalan, pilih 2. Bahagian C kajian kes, wajib jawab. Kajian kes ni apa? Kajian kes ni bagi satu karangan berkenaan dengan perniagaan. Makcik Kia telah menjual kuih selama 10 tahun. Beliau menjual kuih di hadapan rumah tanpa sebarang lesen. Bla 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 bla. So nanti soalan dia apa? Sebagai seorang pegawai kerajaan, apakah yang boleh anda bantu Makcik Kia contohnya? Apa yang awak boleh bantu? Susah tu soalan tu. Bukan susah lah. Lebar soalan tu. Luas soalan tu. Apa yang awak boleh bantu? Awak boleh bantu dari segi modal. Nasihat je lah. Nasihat modal. Kemudian awak bantu nasihat lesen. Kemudian tempat ataupun premis. Kemudian inovasi. Macam-macam. Luas tu soalan tu. Mungkin tak keluar soalan macam tu lah. Soalan tu terlalu luas. Kalau inovasi makanan, kita boleh buat delivery. Kuih delivery Makcik Kia contohnya. Macam-macam lah awak boleh sebut kalau awak dah belajar perniagaan lah. So format pentaksiran, konstruk dia kertas 1 adalah untuk mengingat, memahami dan mengaplikasi sebab dia objektif. Manakala kertas 2 mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Kertas 2 lah. Kemudian yang kertas 3 ni, jangan risau, cikgu akan guide. Akan dibimbing. Inilah yang paling cikgu tak suka sekali. Tingkatan 5 SPM. Kertas 3. Memang cikgu tak suka. Sebab dia macam-macam. Setiap tahun berbeza. Setiap tahun nak tambah benda. Setiap tahun nak tukar-tukar benda. And then pemakaan. Dah tulis dalam pemakan macam mana. Tapi nanti bila masa sebenar ada perubahan. Cikgu pun tak sukalah benda-benda yang tak tetap ni. Sepatutnya tetapkanlah kan. Tapi bila tak tetap, kita sendiri akan jadi susah. Konteks yang awak akan jawab dalam SPM semualah dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kesukaran dia pun samalah. Ada 5, 3, 2. 5 rendah, 3 sederhana, 2 tinggi. Untuk setiap kertas. Kecuali kertas 3 lah. Kertas 3 ni pembahagian dia macam tu lah. Penskoran, dikotomas ni adalah secara straightforward lah. Kalau A lah. Kalau B lah. Macam mana awak jawab, itulah jawapan dia. Kalau A jawapan dia, awak jawab B, salah lah. Analitik ni lebih kepada apa yang awak tulis. Faham. Maksud, apa maksud awak? So cikgu sendiri kena fahamkan apa awak tulis. Rubrik penskoran ni adalah untuk kertas 3. Kalau dekat rubrik tu dia cakap awak ada tulis berkenaan dengan bahagian fungsian. Dapat markah. So dapat markah. Itu cara rubrik penskoran. Alatan tambahan yang awak perlu kena ada. Yang pertama, kalkulator saintifik untuk kertas 1, untuk kertas 2 sama juga kalkulator saintifik. Kertas 3 ni tak ambil tahu pun tak apa sebab awak ada sentiasa. So kita masuk dengan tingkatan 5. Jelas SPM ni tadi?
Tak jelas tak apa, nanti cikgu akan kongsikan slide ni juga. Perniagaan tingkatan 5. Tajuk sumber manusia, pengurusan sumber manusia. Apakah itu pengurusan sumber manusia? Peranan sumber manusia dalam sebuah perniagaan, aplikasi, aspek pengelolaan sumber manusia, hubungkan antara kemahiran kebolehkerjaan pekerja dengan kejayaan sebuah organisasi perniagaan, mencipta satu struktur organisasi dan sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Ini awak belajarlah berkenaan dengan sumber manusia. Yang ni daripada bahagian fungsian tingkatan 4. Semua bahagian fungsi tingkatan 4 akan dijelaskan dengan lebih lanjut pada tingkatan 5. Tak semualah, tapi hampir semua. Bab 1 sampai bab 4. Sumber perniagaan. Apa dia sumber perniagaan yang awak akan kena ambil tahu? Sumber fizikal dan juga sumber teknologi. Sumber fizikal ni contohnya bangunan. Contoh. Bangunan, mesin. Teknologi ni mesin, software. Software ni apa? Awak nak jalankan perniagaan, awak kena ada komputer. So teknologi, pengurusan teknologi komputer tu kena ada lesen. Microsoft, Windows kena original. And then kalau nak buat apa? Kalau nak buat lesen halal, kena ada bayaran, kena ada submit, macam-macam borang, kena buat bayaran dan sebagainya. Tak boleh claim halal suka hati saja. Kena ada pengurusan dia. Tujuan mengurus sumber manusia apa dia? Prosedur dia. Tujuan mengurus sumber teknologi, prosedur mengurus aplikasi pengurusan SFST, sumber fizikal, sumber teknologi dalam satu perniagaan yang mampan. Apakah aplikasi dia? Membandingkan kesan pengurusan SFST dalam memperniagaan kecekapan. Rumusan berkaitan dengan pengurusan sumber teknologi dan sumber fizikal. Ni awak belajar masa bab 2 tingkatan 5. Bab 3. Sumber pembiayaan perniagaan. Sumber pembiayaan awak apa? Sendiri ke? Sendiri ataupun keluarga. Pinjaman. Pusingan modal. Macam-macam lagi. Pembiayaan ada 2, dalam dan luaran. Kalau dalam ni semua berkaitan dengan sendiri, luaran ni semua luar, bank contohnya. Kalau bank pinjaman lah kan. Keperluan pembiayaan, apa keperluan dia? Kita untuk modal pusingan, bahan, mentah dan sebagainya. Sumber fizikal, sumber teknologi, semua tu adalah untuk keperluan, semua tu memerlukan keperluan pembiayaan. Kemudian kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan. Kalau sendiri apa lemah dia? Kalau bank apa okey dia? Prosedur mendapatkan semua pembiayaan. Apa prosedur dia? Kena isi borang dan sebagainya. Justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai. Kenapa sendiri? Kalau nak jual burger saja, modal mungkin 500 saja. Kumpullah duit sendiri. Tak payah nak pinjam bank. Pergi bank, pinjam 500 nak berniaga burger. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bank akan bagilah yang mana boleh, yang mana tak boleh. Kemudian tajuk yang seterusnya, sumber perniagaan bab 4, penyata kewangan. Definisi penyata kewangan, butiran dalam penyata kewangan, pihak yang berkepentingan, auditor. Auditor ni siapa? Pentadbiran. Kemudian kita ada pihak ketiga. Pihak ketiga ni siapa? Orang yang berniaga dengan awak. Auditor ni siapa? Orang yang check out punya akaun betul ke salah, menipu ke tak. Kemudian menganalisis kepentingan dia. Apakah kepentingan pengurusan penyata kewangan? Mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Ni pun agak susah ni. Macam-macam awak kena tahu. Justifikasi kedudukan kewangan sebuah perniagaan berdasarkan penyata kewangan. Kemudian kita pergi kepada tajuk 2 usaha niaga. Bab 5, persediaan menjadi usahawan. Apakah ciri-ciri kepribadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan? Faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan dan kelebihan berniaga sebagai satu peluang perniagaan. Apakah kelebihan dia? Apakah kekurangan dia? Kemudian tajuk usaha niaga lagi, bab 6, persediaan memulakan perniagaan, atap-atap menubuhkan perniagaan.
Akta, banyak ni akta. 1957, 1963, apa lagi tak ingat lah. Kalau berniaga menggunakan ukuran kaki, akta timbang dan sukat 1970 lebih, 1960 lebih, cuba tak ingat lah. Pakai kati, boleh tak? Tak boleh pakai kati. Dekat Malaysia kita pakai apa? Kita pakai unit metrik antarabangsa, kita pakai kilogram, kita pakai gram, kita pakai meter. And then kena bertepatan lah, bersesuaian lah. Kalau awak jual minyak pakai apa? Pakai liter. Kalau awak jual beras pakai apa? Pakai kilogram. Kemudian prosedur pendaftaran. Borang, kemudian cukai, lesen, premis, kemudian badan-badan yang terlibat, kita ada apa? Badan pihak berkuasa tempatan. PBT apa? Pihak berkuasa tempatan contohnya adalah Majlis Daerah Labis, Majlis Daerah Selamat. Awak nak berniaga, boleh berniaga depan rumah? Tak boleh. Kalau KL sekarang boleh lah. Itu semua berkenaan dengan perundangan. Kalau kata boleh, boleh lah. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Kalau macam dekat Labis ni, masih lagi tak boleh berniaga dekat depan rumah. Mesti kena dekat tempat yang sepatutnya dan kena ada lesen, kena bayar lesen. Tanggungjawab usahawan setelah mendaftar perniagaan, apa dia? Selepas mendaftar perniagaan, kena set up perniagaan, kena bayar lesen, kena bayar cukai, kena uruskan sumber manusia, gaji dan sebagainya. Kemudian dokumen perniagaan yang perlu disimpan, kita ada simulasi penyediaan penyimpanan dokumen, kemudian penyediaan aliran tunai, pemasaran dan jualan, persediaan untuk menjalankan pemasaran dan jualan. Ini semua nantilah masa tingkatan 5. Dan bab yang terakhir adalah bab usaha niaga, tajuk 2. Bab 7, merancang dan mengendalikan perniagaan. Definisi rancangan perniagaan. Bab ini akan diajar terlebih dahulu. Diajar semasa ataupun sebelum kertas 3. So dalam bulan Mac, cikgu akan masukkanlah bab ni. Kita ikut di SKP. Tak semestinya bab tu yang terakhir. Awak belajar pada tahun akhir, pada last tahun. Mungkin awak belajar masa tengah-tengah sebab awak kena buat rancangan perniagaan untuk kertas 3. Kertas 3 SPM adalah rancangan perniagaan RP. Awak kena buat tebal. Dalam tu ada macam-macam. Ada cadangan perniagaan apa awak nak buat, visi misi. Kemudian awak kena buat apa yang awak niagakan, awak kena senaraikan benda-benda yang awak niaga. Apakah kepentingan dia, kemudian format dia, kemudian awak sediakan satu rancangan perniagaan. Awak sediakan ni adalah semasa kertas 3 SPM Mac sampai Ogos 2022. Kalau umur panjang. Inilah awak buat. Mac Ogos 2022 SPM. 2022 SPM awak. Tengoklah kalau COVID, rasanya COVID dah okey masa ni. Tak berapa sangat lah. Ada lagi tapi tak berapa sangat. So SPM awak memang pada tahun 2022. Kenapa milih bidang perniagaan? Kenapa nak belajar perniagaan? Cikgu dengar Cikgu Surina cakap ramai yang nak ambil perniagaan. Tapi hari ni macam ada 8 orang saja. So, kenapa memilih bidang perniagaan? Satu, pelengkap. 2, ilmu. Bergantung kepada mana satu awak nak. Awak sekadar nak lengkapkan ataupun awak nak ilmu. Ataupun memang awak nak berniaga. 3 ni. Kalau ilmu lah awak suka belajar. Inilah dia. Kalau awak rasa okey, nak membantu awak masa SPM. Bila SPM nanti, mesti ada satu klausa. Bila awak nak masuk mana-mana IPT, ada satu klausa. Sekurang-kurangnya kredit dalam
MP berikut, mata pelajaran berikut. Salah satu dia perniagaan. Inilah yang akan membantu awak masuk kos-kos dalam IPT. Apa dia kos IPT yang ada masuk perniagaan, ada nak minta kredit dalam perniagaan. Perniagaan lah contohnya pengurusan perniagaan. Lagi apa? Matematik pun ada. Matematik ukur bahan. Lagi apa lagi? Banyak berkenaan dengan perniagaan lah. Kalau awak nak masuk apa? Nak belajar dekat UPSI jadi cikgu. UPSI pun ada juga ambil kalau awak nak masuk perniagaan. Itulah. Kalau ilmu, belajarlah apa yang patut. Sentiasa ambil tahu banyak benda. Kalau nak berniaga ni apa boleh, apa tak boleh. Apa akta-akta yang terlibat dalam perniagaan. Akta sukatan dagangan. Akta perihal perdagangan. Macam-macam lagi. Akta timbang dan sukat. Kemudian kalau nak berniaga pun boleh juga. Kenapa memilih bidang ini? Ikut awak lah. So fikirkan awak nak ambil perniagaan ataupun tidak. Kenapa pilih bidang? Meningkat pendapatan diri keluarga, meningkat pendapatan keluarga dan sebagainya lah. Cakap positif, agama, menyediakan pekerjaan, wujud sebagainya lah. Diri, keluarga, masyarakat, negara, agama. Ini lebih luas lagi lah. Cikgu tadi ni lebih kepada diri sendiri. Okey, itu sahaja hari ni. Memang tak banyak pun. Jadi dalam masa seminggu ni baru cikgu akan tahu kelas awak siapa orangnya. Setakat ni cikgu tak tahu. Tidak ada senarai lagi dan senarai tak kekal lagi. Cikgu tak tahu. So kita akan jumpa minggu depan. Minggu ni tidak ada tugasan. Semua cikgu akan forward lah rakaman untuk hari ni dan juga slide hari ini. Okey, itu sahaja hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dah. Boleh keluar semua. Terima kasih.